Ya, kita masuk kembali Syafiqah untuk kita bercakap lebih lanjut. Dalam pandemik COVID-19 ini bukan saja krisis kesihatan tetapi juga krisis ekonomi menyebabkan para usahawan, perniagaan kecil, mikro dan sederhana juga turut terjejas, khususnya kepada industri yang non-essential services. Ya, betul. Jadi untuk kita berbicara lebih lanjut mengenai cabaran dan juga bagaimana sebenarnya peniaga ini untuk terus kekal dalam industri ini, kita nak bersama dengan Tuan Arabat Ali Arul Aluddin, Naib Presiden Dewan Perniagaan dan Industri India Muslim Malaysia MIMKOIN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafiqah. Ya, selamat pagi Tuan. Baik, terima kasih bersama dengan kami pada pagi ini. Sudah pastinya selepas lebih daripada 17 bulan negara mendepani pandemik COVID-19, banyak diceritakan dan juga banyak sudah dibincangkan tentang kesannya kepada perniagaan kecil, mikro dan juga sederhana. Cumanya dalam kita mendepani kes yang terbaru ini ataupun Perintah Kawalan Pergerakan yang terbaru ini, banyak sektor-sektor yang tidak dibenarkan beroperasi, bukan saja essential services. Jadi bagaimana gambaran dan juga penjelasan awal yang boleh Tuan bawakan berkenaan situasi kepada perniagaan khususnya mikro, kecil dan sederhana yang sedang dilalui ketika ini, Tuan? Pengusaha-pengusaha kecil yang peniaga-peniaga kecil yang banyak terima akibat pada masa kini, mereka sukar kerana pendapatan yang kecil, mereka terpaksa bergantung kepada jualan harian dan sebagainya. Walau bagaimanapun, bergantung pada apa perniagaan mereka lakukan. Pada masa kini ramai dah menukar cara perniagaan mereka kepada online. So mereka still boleh dapat menampung perbelanjaan perniagaan mereka. Tetapi ada peniaga-peniaga seperti dari segi industri pelancongan, perkahwinan, kedai gunting rambut dan sebagainya menghadapi kesukaran untuk kembali pulih dalam masa terdekat. So kerajaan harus memberi perhatian kepada industri-industri inilah. Ya. Tadi kalau kita bercakap mengenai SME dan juga industri mikro, bagaimana pula Tuan melihat industri FCLO ini? First close, last open. Mereka lah yang pertama sekali ditutup dan mereka juga yang paling lambat sekali untuk dibuka, seperti contoh spa, salon, gunting rambut dan juga sektor pelancongan. Sebab apa kita tahu mereka sekarang ini telah pun berada dalam survival mode. Pandangan Tuan sendiri bagaimana? So industri ini memang merasakan sudah parah. Contohnya pelancongan, event industri pun sama juga. So ini adalah malapetaka, kita nak menyalahkan mana-mana pihak pun tak boleh. So mereka terpaksa harungi. Ada di antara mereka terlibat dalam perniagaan-perniagaan lain. Saya ada ramai kawan yang diorang pengusaha catering, mereka mulakan mula buat perniagaan penghantaran makanan secara online dan sebagainya. So kita terpaksa akur dengan keadaan dan kita harus memulihkan COVID ini secepat mungkinlah untuk mereka kembali as usual. Okey. Tuan, kita nak juga bercakap tentang permohonan untuk kelonggaran yang mungkin boleh dipertimbangkan oleh pihak MKN dan juga pihak kerajaan. KPDN HCP juga ada membuat permohonan kepada pihak MKN untuk memberikan kebenaran supaya boleh dine-in ataupun boleh makan di restoran untuk negeri-negeri yang sudah pun beralih kepada fasa 2. Apa mungkin respon daripada Tuan sendiri untuk melihat bagaimana kebenaran dan juga kelonggaran ini boleh diberikan daripada semasa ke semasa, khususnya kepada negeri yang mencatatkan penurunan dan juga negeri yang mencatatkan peningkatan kadar vaksin yang tinggi, Tuan? Saya rasa harus diberikan sebab para peniaga contohnya dine-in restoran, mereka terpaksa bergantung kepada pelanggan yang datang ke tempat mereka untuk makan. Apabila kita lihat kepada jualan melalui online tidak begitu yang bagus jualan mereka setiap hari. Contohnya apabila saya lihat kepada para peniaga, mereka kata kalau tak ada dine-in, dia orang punya perniagaan turun sampai ke 30% saja. So ini menyukarkan mereka untuk menampung perbelanjaan harian, perbelanjaan bulanan perniagaan mereka, sama ada bayar gaji kerja, sewa dan sebagainya. So kerajaan harus memberikan peluang dine-in kepada para pengusaha restoran lah, kalau boleh.
Jika daripada tadi kita bercerita mengenai kesan dan juga kesengsaraan yang dialami oleh usahawan-usahawan dalam pada mana mendepani pandemik COVID-19 ini, akan tetapi sebenarnya ada juga sinar harapan bukan sahaja kepada usahawan sedia ada, malah kepada usahawan baru, khususnya kepada usahawan tidak formal ini, daripada mikro, dan juga kenapa mereka juga boleh menjadi seorang penjaja sekarang ini, diberi kebenaran untuk berniaga tanpa mendapatkan surat kebenaran. Tapi macam mana Tuan melihat perkembangan ini? Sebenarnya satu perkembangan yang agak baik, dan juga yang pertama kita nak tahu ialah bagaimana Tuan melihat survival mode diorang dan juga daya tahan mereka kini. Saya rasa perkara ini adalah agak baik sebab apa? Ramai yang terjejas dari segi pekerjaan, mungkin dia buat perniagaan lain dan mereka tidak dapat melakukan perniagaan pada masa kini. Mereka mengalih kepada perniagaan menjajah di tepi jalan, menjual nasi lemak dan sebagainya. So kita pada masa kritikal ini kita harus memberikan peluang-peluang seperti itu untuk mereka pulih dan mereka dapat menampung keadaan harian mereka. Ini kita ingin menyuarakan pandangan dan juga suara daripada peniaga kecil dan juga sederhana ini. Sudah pasti peranan persatuan ataupun institusi untuk mewakili suara ini perlu dibawa ke peringkat atas supaya pejua kesengsaraan dan juga pejua yang sedang dialami oleh peniaga kecil dan sederhana ini dapat diterjemahkan kepada pihak yang berwajib. Bagi pihak Dewan Perniagaan dan juga yang pihak yang diterajui oleh Tuan Sri juga, bagaimana Dewan Perniagaan juga boleh berfungsi sebagai salah satu daripada suara kepada peniaga-peniaga kecil ini dalam kita melihat kelonggaran yang boleh dibenarkan apabila memasuki fasa kedua kelak. Okey. Ramai banyak negeri dah masuki fasa kedua kecuali Kuala Lumpur dan Selangor. Contohnya perniagaan perkahwinan yang sudah lama ditutup industrinya. So harus diberikan peluang secara kepada mereka untuk buka industri dengan SOP yang ketat lah, supaya mereka dapat kembali pulih dengan keadaan sekarang. Sebab saya rasa dalam lebih kurang 1.5 tahun mereka tidak berniaga dan mereka menghadapi pelbagai krisis dari segi daripada pelanggan dan sebagainya. So harus dan juga industri-industri lain yang dibolehkan, kalau boleh kerajaan sepatutnya kaji semula untuk berikan perniaga-perniaga ini dibuka semula dengan SOP yang ketat. Saya ada bertanyakan mengenai pelan pemulih yang bernilai 150 bilion ini. Di dalam banyak-banyak pelan ataupun inisiatif yang terdapat dalam pemulih ini, yang mana satukah yang Tuan rasakan sememangnya memberikan impak dan juga boleh membantu usahawan kini dalam masa yang terdekat dan juga untuk jangka masa yang panjang, Tuan? Okey, saya rasakan pelan yang bukan pemulih ini saja. Daripada awal macam Penjana Kejaya 1.0 sampai ke 3.0 memang membantu syarikat-syarikat dan mengurangkan beban mereka dari segi pembayaran gaji kepada pekerja dan juga membantu supaya mereka tidak membuang para pekerja dan terus bekerja di syarikat mereka. Selain itu, kerajaan juga memberikan subsidi upah untuk mengekalkan pekerja yang sedia ada dan sebagainya. Saya rasakan plan itu adalah satu plan yang berguna kepada para syarikat dan membantu mereka dari segi operasinya. Ya, berlanjutan daripada itu juga bukan sahaja pemulih tetapi kesemua pelan dan juga pakej-pakej stimulus yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri juga memberikan gambaran dan juga impak serta dampak yang positif terhadap perkembangan pemulihan negara dari segi ekonomi. Cumanya persoalan yang penting adalah untuk kita menilai sejauh mana kebergantungan khususnya industri kecil dan sederhana ini terhadap pakej-pakej stimulus yang digagaskan oleh pihak kerajaan, kerana kita sedia maklum negara masih belum menang dalam menghadapi pandemik COVID-19. Maka tujuan-tujuan dan juga saluran-saluran bantuan itu perlu untuk diteruskan. Selama mana agaknya ataupun bagaimana pandangan Tuan untuk melihat kebergantungan ini perlu diteruskan dan juga komitmen kerajaan untuk terus memberikan bantuan dan juga pakej stimulus yang telah pun digagaskan seperti sebelum ini, Tuan? Kalau boleh, bantuan-bantuan ini harus diteruskan sampai kita memulihkan keadaan negara kita pulih daripada COVID-19 ini. Sebab peniaga-peniaga memang
ramai peniaga sudah pun gulung tikar dan sebagainya, dan mereka terpaksa buat sesuatu yang lain untuk meneruskan kehidupan mereka. So oleh itu kerajaan harus beri perhatian kepada certain industri yang sedang digulung tikar dan sebagainya. So bantuan-bantuan seperti ini harus diteruskan sampai ke negara kita pulih sepenuhnya daripada pandemik ini. Baik, mengambil daripada apa yang Tuan katakan tadi, kerajaan seharusnya mengambil ataupun fokus kepada industri yang terjejas selepas ini. Saya ingin bertanya kepada Tuan juga, sekiranya ada lagi pelan ransangan ataupun pakej ransangan yang diperkenalkan oleh kerajaan selepas ini, apakah bidang ataupun skop yang Tuan rasakan perlu dipertimbangkan oleh kerajaan bagi membantu usahawan yang terjejas? Contohnya industri pelancongan dan juga event sudah pun dah sekian lama tutup. Banyak para pengusaha mereka ingin memulakan perniagaan lain. Contohnya mereka nak ubah perniagaan mereka kepada industri lain. So apabila mereka nak memohon loan dan sebagainya, tekun dan sebagainya, apabila kita tengok kepada kriteria dan syarat-syarat yang terlalu ketat untuk mereka memohon pinjaman-pinjaman ini. Selain itu, apabila kita tengok kepada peniaga-peniaga yang contohnya peniaga-peniaga yang tak ada dokumen, contohnya mereka tak ada syarikat, mereka tak ada pendaftar dengan SOCSO ataupun LHDN, so mereka sukar menerima bantuan-bantuan yang diumumkan kerana mereka tidak layak dari segi dokumentasi. So ini perkara yang harus diberi perhatian oleh kerajaan. So mungkin mencari satu kaedah yang baru untuk membantu para peniaga-peniaga ini. Ya. Tuan, kita juga ingin mendapatkan respon Tuan daripada melihat bagaimana perniagaan norma baharu yang banyak ditekankan oleh pihak kerajaan, khususnya perniagaan secara dalam talian. Kerana dalam perihal ini, perniagaan secara fizikal itu dengan ketidaktentuan pandemik ini, kita tidak boleh memberikan satu kata putus apakah boleh membuka semula perniagaan secara fizikal. Jadi apakah pandangan Tuan dalam menilai dan juga melihat perniagaan secara dalam talian ini perlu disesuaikan, malah perlu dievolusikan mengikut kepada kerangka dan juga kesesuaian perniagaan itu sendiri? Dunia sekarang sudah pun berubah dan beralih kepada teknologi. So para peniaga pun harus merubah cara perniagaan mereka lebih kepada teknologi dari segi online kan perniagaan mereka. Ini adalah penting pada masa-masa akan datang. Sebab ramai yang sekarang dah mula jual nasi lemak secara online. Kuih-kuih secara online. So ini perkara penting yang norma baru yang harus kita terima dan kita berjalan bersamanya. Kalau kita tidak menerima norma baru, mungkin kita gagal. So ini perkara penting yang para usahawan mengambil perhatian. Jadi apa yang penting sebenarnya, kata kunci di sini ialah usahawan perlu lebih fleksibel sebenarnya, perlu mengadaptasi apa sahaja yang berlaku demi kelangsungan perniagaan mereka. Apa pun, terima kasih kita nak ucapkan kepada Tuan Arabat Ali Arul Alawuddin, Naib Presiden Dewan Perniagaan dan Industri India Muslim Malaysia MIMCOIN, kerana sudi bersama dengan kita dalam Selamat Pagi Malaysia hari ini. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak-banyak. Baik.